KPM. Alamak. Ada benda terbakar. Mana cikgu? Cikgu, ada benda yang terbakar, cikgu. Tengah membakar. Mana cikgu? Alamak. Sabar, Sean. Sabar. Cikgu kat mana tadi? Itu adalah salah satu contoh bagaimana kegiatan manusia boleh menyebabkan kemusnahan ataupun menjejaskan alam sekitar. Tadi video je, cikgu. Itu video saja. Okey, itu adalah contoh. Ingatkan ada benda aktiviti terbakar manusia tadi. Okey. Sabar. Okey. Kepada mereka yang sedang menonton lap peluh, lap rambut. Okey. Kepada mereka yang sedang menonton, anda sedang menonton Teroka Didik TV KPM bersama dengan saya Sean Steven, dan juga pada hari ini kita ada Cikgu Fitri. Hai. Okey, tapi sebelum tu saya ingatkan kepada anda semua untuk sentiasa ikut SOP macam saya dengan Cikgu Fitri tu. Okey, jarak antara kita lebih daripada 1 meter kan, Cikgu? Yes, lebih daripada 1 meter. Ya, betul. Dan pastikan anda sentiasa memakai pelitup muka anda. Pastikan pakai dengan betul. Tutup daripada atas hidung sehingga ke bawah dagu. Dan keraplah cuci tangan dengan air dan sabun. Dan pakailah hand sanitizer ataupun gel pembasmi kuman seperti saya di sini. Okey. Cikgu pun boleh pakai sekali, Cikgu. Kebersihan tangan kita kena sentiasa dijaga. Ya, terutama ni sekarang, Cikgu. Tapi saya rasa harap kes dapat menurun, Cikgu. Boleh, kita mesti menang. Kita mesti menang. Betul, kita hapuskan COVID-19, Cikgu. Yes. Okey, baiklah, Cikgu. Sebelum kita mulakan, mungkin Cikgu boleh kenalkan diri Cikgu lagi sekali. Okey, hai. Saya Muhammad Khairul Fitri bin Ahmad, guru mata pelajaran geografi lah. Saya mengajar di SMK Sulaiman Bentong, Pahang. Okey, tahun ni tahun yang ke-18 tahun saya bergelar guru geografi di Sekolah Menengah Kebangsaan. 2 sekolah, yang terakhir adalah Sekolah Menengah Kebangsaan Sulaiman. Wah, Cikgu dah ajar 18 tahun, Cikgu? Yes, dah 18 tahun. Tapi Cikgu nampak muda, Cikgu. Apa rahsia, Cikgu? Rahsia dia kena sentiasa ceria, Sean. Macam Sean kan sentiasa ceria. Kecuali tadi dah cemas sikit kan? Tadi bukan cemas, kalut sikit. Okey. Kalut sikit. Okeylah, kita dah berkenalan dengan Cikgu. Apa kata kita berkenalan pula dengan tetamu khas kita yang ada dalam talian. Siapakah mereka? Hai semua, selamat pagi. Itulah dia. Mumi kita yang ada dalam talian. Okey, nanti saya akan sebutkan nama anda. Sila kenalkan diri anda ya. Kita mulakan dulu dengan Zarish. Jangan lupa pasang mic. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Zarish Zain bin Zulkarnain daripada Sekolah SMK Sulaiman Bentong. Okey, terima kasih. Dan seterusnya, Amirul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Nama saya Amirul Muhammad Putra bin Badruddin. Saya bersekolah di SMK Sulaiman Bentong, Pahang. Terima kasih. Adam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Nama saya Adam Syafiq bin Muhammad Muaizzi daripada SMK Sulaiman Bentong, Pahang. Terima kasih. Zarifah. Assalamualaikum. Nama saya Nur Zarifah binti Ahmad Fikri daripada Sekolah SMK Sulaiman Bentong, Pahang. Okey, terima kasih. Seterusnya kita ada Syamin. Assalamualaikum, nama saya Muhammad Syamil Ilmi bin Ismail pelajar pada SMK Sulaiman Bentong, Pahang. Okey, terima kasih. Dan yang terakhir, Aznakib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Aznakib, saya dari SMK Sulaiman Bentong, Pahang. Okey, terima kasih. Dan kepada mereka yang menonton di rumah, kalau anda tak dengar tadi, 6 kali dah ulang dah. Mereka semua daripada SMK Sulaiman Bentong, Pahang. Ya. Okey. Baiklah, Cikgu, kita dah berkenalan dengan mereka. Okey. Sekarang saya nak berkenalan pula dengan topik kita pada hari ini. Apa yang kita akan teroka pada hari ini? Hari ini kita nak teroka. Saya ringkaskan yang paling mudah sekali untuk kita faham. Ya. Murid-murid di rumah faham, kita di studio faham, anak-anak yang bersama kita hari ini pun faham. Ya. Kita adalah meroka bagaimana kegiatan manusia, apa yang kita buat, boleh menjejaskan alam sekitar. Boleh ke, Cikgu? Boleh. Dan benda itu kita lakukan tanpa sedar. Kita tak sedar pun. Sedangkan kita dah lakukan perkara yang boleh menyebabkan kemusnahan ataupun pencemaran kepada alam sekitar. Macam tadi pembakaran sampah saraf tu. Itu kita rasa macam biasa, tapi sebenarnya memberi impak yang sangat besar. Okey. Baiklah, Cikgu, kita akan teroka. Kita teroka selepas ini. Sebelum kita menerokai ataupun sebelum kita memulakan penerokan kita, apa kata kita berehat seketika dan kembali semula ke Teroka di Didik TV KPM. Jangan ke mana-mana.
Didik TV KPM. Pagi tadi, Perdana Menteri mengisytiharkan darurat jerebu bagi seluruh Sarawak berikutan bacaan Indeks Pencemar Udara IPU melebihi 600. Bacaan itu jauh melepasi paras berbahaya iaitu 301 hingga 500 IPU. Datuk Seri Dr. Mahathir dan juga pengarah gerakan negara berkata darurat berkuat kuasa sehingga ditarik balik kerajaan. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Okey cikgu, saya dah padamkan api tu tadi cikgu. Okey. Dan anda sedang menonton Joker di TV KPM bersama dengan saya Sean Siwan dan juga Cikgu Fitri. Topik kita pada hari ini adalah apa cikgu? Kelestarian global geografi kan cikgu? Yes. Kesan kegiatan manusia terhadap alam sekitar. Okey, baiklah cikgu, jom kita mulakan. Okey, so kita teruskan penerokaan satu persatu. Okey, satu persatu. So kita tengok kesan kegiatan manusia terhadap alam sekitar. Yang pertama, okey, adalah berkait dengan kesan rumah hijau. Cikgu, dulu masa saya kecil saya kesan rumah hijau. Rumah merah cikgu. Rumah merah. Jangan salah faham sebab ada setengah orang dia salah konsep. Apakah kesan rumah hijau, dia akan kata rumah yang dicat dengan warna hijau seperti mana yang terdapat di depan saya ni kan. Katanya rumah yang dicat warna hijau. Tidak, salah. Tidak. Okey, konsep rumah hijau adalah bagaimana suhu boleh terperangkap. Suhu boleh terperangkap. Okey, dia ambil konsep daripada rumah hijau yang dibina di kawasan sejuk. Kan tak boleh nak tanam pokok sebab sejuk semua kan. Dia buat rumah. Macam kita pergi Cameron, Sean. Kita pergi Cameron kan. Yang tu betul rumah hijau. Dia memang warna hijau kan. itu. Okey, itu contohlah rumah hijau. Okey. So ini adalah fenomena alam yang berlaku. Kesan rumah hijau dari kesan daripada tindakan manusia, aktiviti manusia. Apakah aktiviti manusia? Sudah semestinya kegiatan harian kita lah. Contoh kita memandu kenderaan. Kenderaan mengeluarkan asap, menghasilkan gas karbon dioksida, karbon monoksida, nitrous oksida, nitrogen dan lain-lain lah. Okey, gas-gas tersebut. So kita kena faham konsep dulu kesan rumah hijau. Okey, kesan rumah hijau. Okey, sebab kita ni menerima pancaran cahaya matahari, Sean. Ya, betul. Menerima pancaran cahaya matahari dan seperti mana yang di atas meja saya ni, saya bagi contoh globe, Sean. Okey, bumi lah. Ni bukan bumi sebenar lah. Kalau bumi sebenar ni kita goyang ni dia bergoncang kan. Okey, so bumi dia akan dapat pancaran cahaya matahari tapi tidak secara terus. Sebab ada lapisan atmosfera. Okay, kalau tak ada lapisan atmosfera ni, maka kita akan terbakar. Kita ada kan matahari dia ada sinar ultra ungu. So bila ditapis yang sampai ke permukaan bumi ni adalah yang sesuai dengan kita. Okey, so lapisan atmosfera ini menghalang daripada sinar-sinar yang menjejaskan kehidupan lah. Okey, so dari matahari ini sampai ke pancaran cahaya matahari akan sampai ke bumi dan dia akan melalui lapisan atmosfera dan dipantulkan semula. Okey. Haba yang diserap oleh bumi ni dia tak boleh, dia akan dipantulkan semula lah, Sean. Kalau tak pantul, apa yang berlaku? Makin panas bumi, makin panas kan. Semua terbakar. Serap dia punya haba. Serap haba, boom. Betul. Okey. Dia akan pantulkan semula. Tetapi adanya lapisan ni yang saya buat warna merah kat belakang ni. Okey, itu adalah gas pencemar yang wujud akibat daripada tindakan manusia. Contoh macam kita tengok video mula-mula tadi. Okey, bakar sampah. Asap berkepul-kepul naik. Kita rasa tak ada apa sebenarnya. Tapi asap tu makin lama dia akan menghasilkan gas yang menyebabkan wujudnya lapisan yang menghalang haba ni keluar daripada lapisan atmosfera. Dia walaupun sedikit tapi seperti lama-lama jadi bukit, tapi ini pula jadi satu tebal, makin tebal, maka haba akan terperangkap. Bila haba terperangkap tu, kalau kita tengok, kalau malam kita tak boleh nak tidur. Sedangkan petang baru hujan. Kadang-kadang malam haba bahang, kita duduk rumah pun terasa haba dia kan. So kesan kegiatan manusia antaranya adalah pembakaran sampah sarap secara berleluasa. Dan juga terbuka. Yang terbuka. Okey. So akan menyebabkan wujudnya
suhu meningkat kerana haba terperangkap. Lepas tu kita rasa bahang dia, Sean. So lepas ni janganlah bakar sampah. Ya, betul. Cikgu, saya ada perasan, cikgu. Masa saya kecil, cikgu, dia cuaca je tak rasa begitu panas kalau Tak saya panas bandingkan dengan sangat. sekarang. Walaupun sekarang saya dah tak ada rambut, sepatutnya lagi sejuk kan, tapi rasa lagi panas, cikgu. Makin panas. Saya teringat cerita Sean tadi kan, sebut pasal masa kecil. Ya. Okey, saya ada satu cerita lah yang daripada kawan saya, sahabat saya, mungkin dia ada menonton ni. Ya. Okey, dia cerita masa kecil-kecil dia suka bakar sampah. Oh. Sebab nak bagi asap. Sebab katanya asap itu yang akan membentuk awan. Makin banyak asap, maka petang akan hujan katanya. ya ke? Itu adalah konsep yang salah, tapi itu adalah cerita zaman budak-budak yang belum ada knowledge yang cukup. Betul, Okey, betul. so makin banyak asap berkumpul, makin banyak pencemaran yang berlaku wujud, lah. yang berlaku kan. Macam mana ada adik kita di rumah kan. Senyap je, ada soalan nak tanya ke, ada pandangan ke, ataupun ada cerita di sebalik kejadian kebakaran ataupun terbakar, membakar, dibakar, terbakar dan sebagainya lah. Itu dah semua dah. Okey, so, okey, Ada Syamim boleh respon. Okey. Bagi contoh lah. Bagi satu contoh lah. Apa kegiatan manusia selain daripada bakar sampah tadi boleh menyebabkan kejadian kejadian kesan rumah hijau? Okey. Contohnya ialah pelepasan gas asap kilang. Asap kilang. Oh. Yes, asap kilang pun turut menyebabkan berlakunya kejadian kesan rumah hijau. Asap kilang kan aktiviti manusia. Betul. Kita sebenarnya bukan kilang kita nak proses produk untuk kegunaan manusia. Ya. Tetapi pada masa yang sama telah menjejaskan alam sekitar. Oh, tidak. Kita tak perasan. Kan? Ya. Kalau tak buka kilang kita tak boleh lah nak teruskan kehidupan. Betul. Katanya kan, kononnya. Tapi sebenarnya pada masa yang sama kita telah memberi impak negatif pada alam sekitar. Okey. So kita nak uji sedikitlah ya. Nak uji sikit. Ini dia. Ada uji minda sikit. Uji minda kan. Kita nak tanya sama ada Sean nak jawab ke ataupun ada adik di rumah nak jawab Lagi ke. baik kita bagi peluang kepada Bagi mereka yang peluang ada dalam kan. talian. Bagi peluang pada golongan muda. Betul. Lagi satu pun Golongan saya muda. takut salah jawab. Bukan. Soalan ni simple je. Dia tidak merujuk pada exam ke apa. Oh, tak ada. Okey. Nak uji pengetahuan minda, pengetahuan am. Okey. Berkaitan dengan apa yang saya ceritakan tadi lah. Okey, boleh. Okey, boleh. Okey, so siapa nak jawab? Siapa nak uji minda? Zaris? Zarifah ke? Kita bagi bunga. Ada bunga seorang je hari ni. Yang lain semua kumbang. Ada bunga seorang. Nak bagi bunga dulu ke nak bagi kumbang yang ramai ni? Saya rasa Zaris. Zaris boleh respon. Zaris pilih. Soalan A atau soalan B? Boleh ke? Saya pilih soalan A ke? Okey. Pilih A. Okey. Apakah implikasi daripada fenomena kesan rumah hijau terhadap kawasan seperti gambar di atas? Apa gambar tu, Zari? Zari nampak tak gambar? Tak jelas ke? Tak jelas. Gambar apa? Saya bagilah kan. Mungkin tak jelas, kita beritahu. Itu adalah gambar ais di kutub. Ais di kutub. Okey, apakah kesan rumah hijau terhadap kawasan ais di kawasan kutub, sama ada kutub utara atau kutub selatan lah. Okey, sebut kutub ni kenapa penguin tak dimakan oleh beruang kutub? Kenapa itu? Kenapa? Sebab kedua-duanya duduk di kawasan berlainan. Oh, iyalah. Okey. So, boleh Zaris? Apa jawapan? Menjadi lebih sejuk ataupun mengalami pencairan? Bagi untuk kesan rumah hijau, dia akan menyebabkan keadaan cuaca kita makin panas. Okey. Jadi daripada pandangan yang kita tahu tu, so dia punya tempat kat ais kutub tu akan makin panas lah. So akan lagi cair ais kat sana. Okey. Apa juga menjadi mengalami pencairan. Jadi sebenarnya Zaris sebenarnya boleh ataupun patut jawab yang pendek, tapi dia huraikan. Uraikan, tapi bagus cikgu. Menunjukkan bahawa dia faham dan dia boleh share knowledge dia dengan adik-adik rakan-rakan yang ada di rumah. Bagus Zaris. Jawapan yang sangat tepat dan juga betul, dan dengan penerangan dia pun bagus. Kita memang pusing-pusing sikit saya ni, John. Okey, tak apa. Tak apa kan. Dengan yang penting tidak menghalang pandangan. Kita akan jawab lagi satu soalan, cikgu. Okey. Tak ada pilihan lah. Tadi A dah jawab. Okey, B lah pula. Kita boleh pilih, cikgu. Kita pilih siapa yang nak jawab. Kita boleh pilih siapa nak jawab. Syong berkenan dengan siapa? Okey. Siapa yang nak jawab? Saya bagi peluang dulu kepada mereka yang nak jawab tu, boleh angkat tangan ke? Boleh angkat tangan ke?
Tapi saya rasa Zarifah nak jawab ego je tengah senyum. Zarifah dia tengah senyum. Dia sentiasa senyum. Sentiasa senyum. Zarifah ni sentiasa senyum. Okey, Zarifah boleh ke? Anda jawab ini soalan tak ada pilihan lah. Memang kena jawab B lah. Okey. Okey, soalan dia berbunyi bil elektrik. Apakah implikasi daripada fenomena kesan rumah hijau terhadap kewangan isi rumah? Kewangan isi rumah tahu tak? Maksudnya perbelanjaan harian. Okey. Bil elektrik meningkat. Okey, ataupun bil elektrik dapat dijimatkan? Bil elektrik meningkat. Ini senang lah. Sebab tu saya kata soalan ni macam santai-santai je. Memang bil elektrik meningkat lah. Tapi kita nak tengok. Okey, tapi saya nak tanya Zarifah, kenapa meningkat? Kenapa meningkat? Sebab bila panas, okey. nanti penggunaan kipas, aircon semua tu nanti kita selalu guna. Kita perasan tak? Kadang-kadang kipas 24 jam berpusing di rumah. Okey, ataupun aircon. Betul. Okey, boleh kata 12 jam, 8 jam sentiasa digunakan. Tapi penggunaan aircon sebenarnya boleh turut menjejaskan alam sekitar. Sebab aircon dia ada mempunyai gas yang dipanggil klorofluorokarbon. CFC tu. Yang secara langsung boleh menjejaskan lapisan ozon. Okey, lapisan ozon. Kita dah terkesan daripada aktiviti kita buat. Lepas tu kita buat benda lain pula. Adanya kesan lain. Okey, so kita kena berhati-hatilah. Okey, berhati-hati. So kita teruskan. Terima kasih Zarifah. Terima kasih Zarifah. Okey. Kita teruskan dengan kedua, Pulau Haba Bandar. Tadi secara global. Umum di dunia. Okey, di dunia, sebab tu saya tunjuk globe tadi, di dunia. Tapi ada lagi kesan pemanasan secara spesifik kawasan yang lebih kecil. Okey, sebagai contoh seperti mana yang saya tunjuk kat depan ni. Okey, bagaimana susunan bangunan di bandar yang rapat-rapat menyebabkan haba terperangkap. Berbanding dengan kawasan sekitar pinggir bandar yang dia tidak ada bangunan rapat-rapat dan banyak tumbuhan. So menyebabkan pinggir bandar suhu dia lebih rendah. Berbanding dengan kawasan bandar. Macam pernah pergi pasar malam? Pernah Ego. Pernah kan? Bukan pergi, tapi pernah bukan musim PKP lah, maksudnya yang sebelum ini. Pernah Ego. Banyak kali kan saya suka kita pergi bos sesak-sesak, tapi perasanlah kadang-kadang 10 minit kita berada di pasar malam menyebabkan kita berpeluh. Sebab apa? Sebab banyak orang Ego. Ramai orang sebab manusia mengeluarkan haba. Okey, haba dan suhu di kawasan pasar malam akan meningkat. Begitulah contoh bagaimana suhu di kawasan bandar lebih tinggi berbanding dengan kawasan pinggir bandar. So itu dipanggil Pulau Haba Bandar. Kenapa pulau? Kita nak tanya adik ni. Kenapa nama dia pulau? Adakah sama dengan pulau tu Yoman? Mungkin Aznakib boleh? Aznakib. Aznakib kan dia cikgu tak tanya pun saya. Boleh, boleh. Okey. Kenapa dia panggil pulau? Sebab dia kawasan yang luas tu. Kawasan yang luas. Okey. Boleh terima tapi kurang tepat. Kurang tepat. Kita nak tolong adik kita ni bagi tepat sikit kenapa jadi pulau. Sebab dia seolah-olah macam pulau. Tengah pulau dikelilingi oleh laut. Okey, laut tu sejuk. Kat sana laut tu sejuk. Okey. Daratan tu panas. Tu dia panggil pulau. So macam tu, bandar panas. Keliling dia sejuk. So akan membentuk seakan-akan pulau, macam pulau yang dekat tepi laut tu. Dekat laut tu. Itu sejuk dengan panas. Nak bezakan sejuk dengan panas, kawasan panas memberi impak yang negatif kepada manusia. Apakah kegiatan yang dilakukan di bandar sehingga boleh haba tinggi? Okey, sebab bangunan daripada simen, John. Bangunan daripada simen sebab bangunan dia merangkap haba. Matahari pada waktu siang sampaikan haba. Okey, diserap oleh bangunan dan pada waktu malam bangunan ini masih lagi menyimpan haba tu. Dia tak bebaskan. Dia tak bebaskan. So hari esok siang serap lagi. Peram lagi. Waktu kalau kita balik rumah, masuk je dalam rumah panas. Kadang-kadang baru keluar bilik air pun panas kan, baru je mandi dah peluh. Baru je mandi kan dah berpeluh balik. Atau itu kesan daripada aktiviti manusia. Di samping itu di bandar kurang tumbuh-tumbuhan semula jadi. Betul juga. Dan seterusnya jalan raya. Jalan raya Jalan raya memerangkap haba. Cuba kita berjalan kaki di waktu panas ni, tak payah pakai kasut dekat kaki ayam berjalan. Kaki ayam tak sanggup. Terbakar kaki sebab apa? Sebab jalan raya dibuat daripada batu dan tar. Okey. Menyebabkan dia memerangkap
Haba. Waktu kalau ada satu negara, okey, di dunia ni dia buat jalan raya berwarna biru, Sean. Warna biru. Okey, nanti adik-adik di rumah boleh search dekat Google dan sebagainya, cari maklumat. Sebab kita nak biasakan murid-murid menggunakan teknologi maklumat dan komunikasi. Cuba search, cari maklumat ni bagaimana ada sebuah negara dia menghasilkan jalan berwarna biru. Kalau katanya warna biru ni lebih sejuk berbanding dengan warna hitam yang biasa kita jumpa di negara kita lah. So lepas ni cuba explore. Adik-adik di rumah boleh explore. Lepas ni adik-adik bersama kita dan adik-adik di rumah boleh explore, cari negara yang menggunakan warna biru untuk jalan raya di negara dia. Cikgu, apa kata kita bagi masa kepada murid kita yang ada dalam talian dan juga di rumah untuk mereka cari. menerokai apa negara mana yang mempunyai jalan raya warna biru. Kita akan kembali semula selepas ini di Teroka Didik TV KPM. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Kembali semula menonton Teroka Didik TV KPM bersama dengan saya Sean Steven dan juga Cikgu Fitri. Baiklah, sebelum kita berehat tadi kan Cikgu, kita dah minta untuk murid kita yang ada dalam talian dan juga cari maklumat. Ya, dan kepada mereka yang ada di rumah juga untuk cari maklumat berkenaan dengan negara yang mempunyai jalan raya berwarna biru. Warna biru. Dan negara tersebut adalah negara, tadi saya sempat Cikgu. Sempat cari. Sempat juga. Jawapannya adalah negara Qatar Cikgu. Qatar. Warna biru. Warna biru sebab Qatar ni kawasan panas. Ya, betul. Negara panas. So dia cuba cari alternatif untuk menghasilkan satu kawasan yang menghasilkan sedikit sejuk lah suhu dia kan. Nak kata sejuk macam ais tidak. Tak adalah kan. Tak adalah tapi satu alternatif yang baik. Tapi saya rasa ia langkah yang sangat bagus untuk mengurangkan kesan pulau haba. Yes, pulau haba kepada kawasan sekitar yang berhampiran dengan dia. Sebab dia tak boleh nak buat banyak-banyak satu seluruh negara warna biru, tak boleh. Sebab dia kos yang tinggi lah. Betul juga. So kita teruskan. Boleh Cikgu, silakan. Kita teruskan. Yang ketiga adalah jerbu. Jerbu kan. Seperti mana trivia tadi pernah kan. Negara kita pernah diisytiharkan darurat. Darurat jerbu dia panggil darurat alam sekitar. Tahun 1997. Saya ingat lagi. Ingat lagi. Masa tu face mask popular. Habis di kedai-kedai kerana untuk mengelak atau mencegah masalah kesihatan akibat jerbu. Berbeza pada sekarang kita menggunakan mask untuk sama-sama kita menang melawan apa yang kita lawan sekarang lah. So jerbu, bagaimanakah jerbu ini berlaku? Kita tengok salah satu sebab dia adalah kebakaran hutan. Kebakaran hutan ni dia boleh berlaku dalam dua situasi. Sama ada berlaku secara semula jadi, mungkin akibat cuaca panas dia terbakar, ataupun mungkin cuaca dalam panas ada insan-insan yang tidak bertanggungjawab melakukan pembakaran secara tidak sengaja ataupun sengaja, yang bakar hutan membakar dengan kapasitas keluasan yang besar lah. Yang kedua adalah memang sengaja hasil daripada aktiviti pertanian, mungkin melupuskan sisa pertanian dan sebagainya. Dan secara globalnya mungkin boleh berpunca daripada negara kita sendiri dan negara-negara serantau. Negara-negara berhampiran dengan kita menyebabkan berlakunya jerbu. So jerbu ni apa? Jerbu ni adalah ni. Kita nampak macam kabus. Tapi bukan kabus. Kabus biasanya waktu pagi dah munculnya matahari, kabus hilang. Yang ni muncul matahari tak nampak. Sebab nampak sama-sama je kerana jerbu ini adalah asap. Asap. Keadaan udara berkabut dengan asap, abu, gas dan pepejal terampai. So cara yang nak hilangkan dia adalah hujan je. Bila hujan turun, dia akan melarutkan apa-apa yang wujud di udara, akan turun ke bawah. So hilang jerbu. So kalau berlakunya pada musim panas, kemarau, memang tak hujan, sangat susah lah. Betul. Sangat susah. So kaedah alternatif yang kita boleh buat adalah dengan pembenihan awan. Betul. Dia pembenihan awan. Maknanya dia buat hujan secara... Buat hujan tiruan lah. Hujan tiruan. Dia bukan tiruan sebenarnya. Hujan tu semula jadi. Ditabur garam. Larutan garam
udara lah. Ya. Garam ni sifat dia menyerap air. Okey. Dia akan tarik gumpalan-gumpalan awan kecil, Ya. akan membentuk awan yang besar. Bila besar dia akan turunlah hujan. Itulah hujan tiruan. Ya. Okey, so kita nak tanya adik-adik kat rumah ni kan. Okey, apa yang salah satu punca lain daripada kebakaran hutan tadi boleh menyebabkan keadaan jerebu? Cikgu, saya nak tanya boleh ke? Saya nak tanya Syafiq lah. Saya rasa Syafiq belum jawab lagi. Syafiq. Syafiq. Adam Syafiq. Boleh. Boleh. Okey. Adam, selain daripada kebakaran hutan secara semula jadi ataupun secara aktiviti manusia tadi, apakah faktor lain, punca lain yang menyebabkan berlakunya jerebu, Adam? Okey, mungkin Adam boleh jawab. Nampak berfikir, nampak berfikir di situ. Faktor lain yang menyebabkan jerebu juga adalah sebab pembakaran kebun-kebun yang dah tak digunakan. Kebun tak digunakan ataupun pembakaran kawasan pelupusan sampah. Yang besar-besar kan. Ya. Okey. Dan salah satu punca lain, punca semula jadi adalah letusan gunung berapi. Ya, tapi nasib baik negara tapi negara kita tak ada gunung berapi. Terima kasih kerana Adam jawab tadi. Terima kasih Adam. So letusan gunung berapi turut menyebabkan keadaan jerebu sebab dia bawa debu, asap dan sebagainya. Okey, kawasan-kawasan yang boleh melangkau kawasan yang jauh lah. Okey, so kita nak bagi kuis sikit dekat adik kita ni. Uji minda yang ketiga kan. Uji minda yang ketiga. Siapa tu? Amirul Putra. Amirul Putra nak jawab A ke B? Saya pilih A, cikgu. Pilih A. Semua orang suka dengan A kan? Sebab kita nak skor A kot. Okey, nak skor A. Okey. Apakah kesan daripada aktiviti seperti gambar di atas kepada pengguna lebuh raya? Kepada pengguna lebuh raya? Pengguna lebuh raya kalau ikut gambar-gambar ni adalah pembakaran sisa pertanian di tepi lebuh raya. Yalah kan. Tepi lebuh raya kan. Apa kesan kepada pengguna lebuh raya? Kita yang buat. Ya. Tapi kita pula yang dapat efek dia. So kita nak buat, kena berfikirlah adakah memberi impak negatif ataupun positif kepada kita. Walaupun dia ada hasil positif, tetap juga ada hasil yang negatif. Okey. Petra, apa jawapan dia yang kesan kepada pengguna jalan raya daripada aktiviti pembakaran sisa pertanian? Jawapan dia ialah menyebabkan kemalangan kepada pengguna jalan raya. Menyebabkan kemalangan. Okey. Salah tekan. Okey. So rasanya jawapan tu betul lah, Igu. Betul. Yalah, sebab dia ada asap dia. Tak nampak, dia akan menghalang penglihatan kita apabila kita membawa menyebabkan kereta ke motor. Awesome. Okey, awesome untuk Amirul menyebabkan kemalangan. Kemalangan apa? Sebab jarak penglihatan terhad. Kita tak nampak. Kita tak nampak. Kalau tak nampak, macam mana kita nak bawa kenderaan? Okey. Itu kesan kepada manusia. Kita buat, kita dapat impak yang negatif. So saya seru gunakan ilmu pengetahuan yang kita ada sekarang untuk kesejahteraan kita, bukan orang lain. Ya, betul. Kalau kita jaga alam sekitar, alam sekitar akan mesra dengan kita. Kalau kita tak jaga alam sekitar, alam sekitar tidak akan sudi berbaik-baik dengan kita. Macam kita sesama manusia, Syah. Kalau kita baik dengan orang akan baik dengan kita. Kalau kita buat tak baik dengan orang pun akan buat tak baik dengan kita. Okey. Macam tu lah kan sifat manusia. Yes, sifat manusia. Tak kisahlah kita di mana pun, level apa-apa pun kita, sikap sayang menyayangi antara manusia dengan manusia dengan alam sekitar sangat perlu. Ya, betul. Okey. So kita ada lagi satu soalan kan, Igu? Ada satu soalan lagi. Okey, kita tengok. Siapa yang nak cuba jawab tu? Saya rasa semua dah dapat peluang untuk jawab, tapi yang ni kita buka kepada sesiapa pun yang nak cuba jawab. Peralatan yang boleh digunakan untuk mengurangkan risiko masalah kesihatan ketika jerebu melanda? Di mana yang saya tunjuk tadi lah kan. Semua orang dah tahu. Okey, ni adalah face mask. Jangan jawab aja yang pakai dia yang sebelah tu kan. Apa ni, goggle. Goggle. Itu hanya melindungi mata. Tidak melindungi pernafasan. Terutama jerebu ni boleh impak kepada orang yang mengidap penyakit asma. Ya, betul. Ataupun lelah. Okey, bila kena asap ni dia akan sangat-sangat tidak sihat lah. Okey. So kita tak nak lagi sejarah jerebu-jerebu sebelum ini boleh mengganggu kita, apatah lagi pada musim-musim sekarang. Dia akan jadi double kita punya
kesan kepada diri kita lah. Benar, Okey. Ibu, memang benar. Okey, so kita back balik. Okey. Saya nak double check dengan mermaid kita yang ada dalam talian. Semuanya dah okey? Kalau okey, Okey bagi ke? thumbs up. Boleh ikut tak? Ataupun ada di antara tadi kita dah tanya mereka soalan, Ibu. Okey. Adakah mereka mempunyai soalan Ada untuk soalan kita? ke nak tanya? ada Nak tak? tanya ni Abang Sean kita ni. Nak uji dia dah cakap nak uji dah. saya pula. Alamak. Dia dah cakap dah. Baru beberapa minit bersama kita dia dah cakap ni kalau ambil geografi dia akan dapat A. Boleh, Ibu. Wah, okey. dengan panduan cikgu boleh lah. Okey. So, ada Semua nak okey? tanya? Semua steady? Semua okey? Ada nak tanya? Siapa tanya? Siapa nak tanya? Angkat tangan. Semua tanda bagus je. Tak ada okey. soalan. Bagus, Dia saya. tak rasuah. Saya tak rasuah. Jangan tanya soalan. Dia kata, alah tu pakat dah tu. Tak nak bagi dia soalan. Tak. Kita tidak pakat. So, dia dah faham. Tidak ada soalan menunjukkan bahawa kita dah faham. Ya. Okey. So, kita teruskan yang ketiga. Okey, iaitu pencemaran daripada asap kilang dan kenderaan. Okey, bila naik ke atmosfera, Ya. dia akan bukan naik ke atmosfera, naik ke udara, Ya. dia akan bercampur dengan awan. Ah. Macam pernah mandi hujan tak masa kecil-kecil tu? Cikgu, tak pernah, Cikgu. Tak pernah? Adalah, ada. Masa saya ingat Adalah, saya ada. mungkin, saya ni dah senior sikit lah kan. Ya. Dulu pantang hujan, bila pantang hujan je mandi. Kan? Ada adik kita pernah mandi hujan tak? Pernah? Kalau pernah angkat tangan macam ni, pernah mandi hujan? Okey, apa yang berlaku bila kita mandi hujan pada waktu-waktu inilah? Waktu sekarang. Tak. Mungkin dah 10 tahun, 5 tahunnya kebelakangan ini, kalau kita kena hujan ataupun kita pergi kerja naik motor kena hujan, kita akan balik, kita demam. Betul? Betul, Cikgu. Demam. Kalau zaman dulu, macam saya lahir tahun 80-an, okey, berkubanglah mana pun, maksudnya mandilah macam mana kena hujan, tak ada apa, steady je. Steady ya? Tak kena hujan. Sebab apa? Inilah faktor dia. Inilah punca dia. Okey, wujudnya hujan, asid, kerana hujan asid, okey, pencemaran daripada kilang, asap kilang, dia naik pembakaran semua ke awan, apa, itu bercampur kan asap awan. naik ke udara, dia bercampur, okey, dan akan turunlah hujan. Okey. Hujan yang dikenali sebagai hujan asid. Tapi asid ni tidaklah asid pekat. Kalau turun asid pekat, habis semua manusia ni. Ya, betul. Dia turun dalam asid demam. Sebab tu kalau kita kena hujan, kita mudah demam. Ya. Mudah sesema. Betul. Okey, so efek lain apa? Selain daripada kesihatan manusia. Kita nak tanyalah. Siapa nak cuba jawab? Apakah kesan hujan asid? Selain daripada menjejaskan kesihatan manusia, apakah hujan asid, kesan daripada hujan asid? Siapa? Tak kisah. Angkat tangan. Siapa nak jawab? Adam Syafiq nak jawab? Kesan? Boleh. Boleh. Dia selalu. Adam ni bagus. Selalu boleh. Bagus. Okey, bagus. Okey, apa Adam? Selain daripada menjejaskan kesihatan manusia. Dia mencemarkan udara juga. Hujan asid mencemarkan udara. Ni dah bangun ke belum ni? Dah bangun dah. Okey, bagus. Terima kasih Adam kerana mencuba. Okey, ada jawapan lain? Kesan kepada kesihatan kita dah tahu dah. Itu je. Okey, Zaris. Ya. Melunturkan cat pada dinding bangunan. Melunturkan cat pada dinding bangunan. Lepas tu kalau kita cat rumah tak ada setahun, dah pudar dah. Ya. Kan? Dah pudar. Sebab apa? Sebab hujan ni dia turun bersama dengan asid lemah. So makin banyak kita cat, makin banyak luntur. Sebab dia biasanya cat ni dia tahan dia kalis air. Tapi dia bukan kalis asid. Bukan kalis asid. Kita rasa nampak kalis air betul lah, kalis air, tapi dia warna dia akan pudar. Ya, betul. Okey, selain daripada cat pada bangunan, apa lagi? Cat pada itu juga Zarifah nak jawab. Zarifah, cat pada apa lagi yang boleh luntur selain daripada bangunan? Zarifah? Ya. Cat selain daripada cat pada bangunan, cat pada apa lagi boleh luntur? Cat pada apa? Pagar besi apa semua, monumen besi dan pada kenderaan. Ya. Lepas tu kalau kita tengok kereta baru pakai 4 tahun 5 tahun, dah pudar dah. Kerana hujan yang turun adalah mengandungi asid lemah. Lain daripada itu boleh mencemarkan air sungai, menyebabkan ikan dan hidupan akuatik akan mati. Okey, so hujan asid ni bukan saja wujud secara peringkat zon kecil, boleh wujud
dengan peringkat global secara meluas di dunia. Bukan sahaja di Malaysia, tapi di negara-negara lain yang kegiatan ekonominya sangat pesat. Okey, boleh Sean? Boleh? Okey, boleh je. Boleh? Okey. Boleh. So, tapi bagus lah jawapan daripada Zarifah, walaupun dia seorang je perempuan di kalangan yang lain tu yang sangat cantik, dan juga yang lain pun kacak-kacak kan? Kacak-kacak. Dan adalah di antara mereka yang senyumlah sikit ada. Kenapa senyum macam serius sangat ada? Sentiasa senyum sikit. Serius. Okey, saya teruskan. Okey, teruskan lagi. Uji minda yang keempat. Okey, biasa dia orang yang pilih kan, A ke B. Saya nak pilih, dia akan dia orang kat tangan saya yang pilih. Okey, boleh. Okey, so 6 orang ni ada nak jawab? Siapa yang nak cuba jawab? Cuba nak jawab. Saya akan tentukan soalan apa dia jawab, A ke B. Ada nak jawab? Syamim. Okey, Syamim. Boleh. Saya bagi tapi B. tak angkat tangan tadi kan? Saya bagi B dekat Syamim. Okey. Okey, bagi B lah kat Syamim. Okay, dia tanya, apakah kesan yang berlaku sekiranya anda terdedah kepada situasi dalam gambar di atas? Okey, seronok main hujan ni. Okey, ataupun anda rasa akan kena demam, tapi dia tahu dah tadi kan. Sudah semestinya jawapan apa, Syamim? Saya memilih demam, cikgu. Memilih demam. Dia nak demam. Tak nak seronok. Okey, dia nak demam, tak nak. Pada mulanya sebenarnya seronok, Ego. Tapi sebab tu demam, Ego. Seronok, tapi akhirnya demam. Awesome. Okey. So, terima kasih Syamim, memang bagus jawapan anda. Kita tengok sama-sama. A ni. Berarti tadi Zarifah dah jawab pula. Okey, dah tahu dah. Dia menjadi melunturkan cat pada kenderaan lah. So macam mana kita nak elak daripada perkara-perkara ni berlaku? Ada cadangan tak, Syam? Mungkin ada tip ke nak share? Salah satu tu sebab kenderaan ataupun penggunaan kereta tu merupakan salah satu punca, Ego. So, untuk kita nak mengurangkan kesannya, kita kena kurangkan punca je lah, Ego. Contohnya kalau boleh, kita kurangkan penggunaan kenderaan. Kalau contoh, saya ada satu kereta, cikgu ada satu kereta, tapi kita pergi ke tempat yang sama, kita tinggal kat rumah yang sama. Apa kata kita kongsi ataupun kita buat macam kita duduk dalam kongsi kereta, kongsi kenderaan. Kita duduk dalam kereta yang sama, itu kita dapat mengelakkan ataupun mengurangkan penggunaan secara 50% sebab daripada dua kereta dah jadi satu kereta. Cara lain mungkin boleh kita menggunakan pengangkutan awam yang tidak menggunakan bahan bakar. Contohnya komuter LRT yang menggunakan tenaga elektrik, dia tidak mencemarkan alam sekitar. Kalau kita tengok di pusat-pusat bandar, contoh bandar Kuala Lumpur, di Kuala Lumpur lah ada pun. Ada LRT komuter dan sebagainya. Sebab kawasan bandar Kuala Lumpur ni dia mempunyai kepadatan penduduk yang ramai, yang tinggilah. So kita kurangkan kenderaan. Baguslah, Sean. Lagi satu, Ego. Kita boleh kurangkan kenderaan juga. Kalau kita nak pergi ke mana-mana, tempat terdekat kita boleh jalan kaki. Cikgu, saya ada satu kawan, Ego. Dia selalu suka kalau kedai kat sana je, dia nak bawa kereta pergi sana. Malas nak jalan, Ego. Malas nak berjalan. So yang penting tu mungkin kalau dekat sangat tu tak payah nak guna kenderaan, kita boleh jalan, dapatkan contoh macam pergi ke restoran ke nak dapat makanan tersebut. Sambil itu pun boleh senam sikit, Ego, sebab kita jalan. Dapat bakar kalori, Ego. Kita sihat, makan, lepas tu sihat. Lepas ni saya nak kena berjalan lah. Saya nak kena berjalan lah. Saya ada satu cerita berkaitan dengan kenderaan ni, contoh negara maju kan. Contoh negara maju ni dia hadkan pergerakan kenderaan. Hadkan pergerakan kenderaan. Maksudnya kalau nak masuk kawasan pusat bandar, tak boleh. Hanya boleh berjalan kaki ataupun mengayuh basikal saja. Saya rasa yang tu memang langkah yang sangat bagus yang terbaik yang dilakukan oleh negara-negara tersebut lah. Kita boleh contohi. Apa yang baik kita boleh ambilkan ia sebagai panduan untuk kita laksanakan juga. Mana yang tak baik kita buang jauh-jauh. Betul, Cikgu. Baiklah, Cikgu, sebelum kita teruskan lagi, apa kata kita berehat seketika dan kembali semula ke Teroka di Didik TV KPM. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Kembali semula ke Teroka di Didik TV KPM bersama dengan saya, Sean Steven dan juga Cikgu Fitri. Baiklah, Cikgu, seperti yang kita nampak di atas meja ni, kita dah sentuh pasal yang apa ni dunia ni. Tadi nampak Sean pusing-pusing tu. Biasa, Cikgu. Masa kecil pun saya selalu main macam ni, sampai besar pun main, Cikgu. Kita dah sentuh kenangan moden ni dengan pelitup muka ni. Cikgu, yang ni untuk apa ni, Cikgu? Kita nak minum air nanti ke, Cikgu?
kita nak cuba sentuh amalan-amalan yang biasa kita buat. Dan amalan-amalan biasa tu sebenarnya boleh merugikan kita. Merugikan kita dari segi kesejahteraan kita dengan alam sekitar. Okey. Syam pernah pergi pasar raya tak? Pernah. Mungkin adik-adik pernah pergi pasar raya hujung minggu. Ya. Hujung minggu apa yang berlaku di pasar raya? Cikgu, banyak orang itu. Banyak orang? Ya. Adakah banyak event? Tak banyak ada juga. Sebelum ni adalah sebelum PKP ni. Perkara yang menarik, yang menarik dia lihat oleh mata cikgu geografi kan. Geografi. Hari Sabtu dengan hari Ahad, tidak ada penggunaan beg plastik. Betul. Beg plastik kan. Kadang-kadang saya sendiri pun kadang terlupa. Beli barang, bila sampai time nak bayar je, Encik, hari ni tak ada plastik. So dalam kepala macam mana nak bawa balik barang ni. Itu sebenarnya amalan itu seharusnya kita simpan sebagai amalan harian, bukan sekadar hujung minggu. Pernah tengok beg lah, ni beg contoh bukanlah tak semestinya warna merah. Okey, so kita boleh simpan beg ini di dalam kenderaan kita. Dalam poket pun boleh. Dalam poket pun boleh. Okey, bawa setiap kali kita pergi membeli barang. So tak payah gunakan plastik. Kenapa kita nak elakkan penggunaan plastik? Sebab plastik ni biasa kita buang. Kan? Bila buang dia akan dihantar ke pusat pelupusan. Dan ada setengah pusat pelupusan dia akan membuat pembakaran secara besar-besaran. Cikgu, tapi yang tu plastik kan? Kalau kita bakar tu nanti dia dibuat daripada bahan kimia. Apa yang akan berlaku itu? Dia akan membebaskan gas-gas pencemar seperti mana yang kita pelajari tadi. Menyebabkan berlakunya pulau haba. Menyebabkan berlakunya kesan rumah hijau. Berlakunya kejadian hujan asid. So bila kita bawa beg kita semula, kita dah kurangkan penggunaan plastik. So plastik ni tidak lagi boleh mencemarkan alam sekitar bila dia dilupuskan. So adik-adik pernah pergi tak pasar raya? Ikut mak ke, ikut ayah ke, pernah kan? So lepas ni boleh didik adik-beradik kita, didik ahli rumah kita kan. Macam saya pun selalu pesan kalau pergi ke pasar raya, bawalah beg kita semula. So mungkin kita sama-sama Syah. Kita ajak adik-adik kita di rumah ataupun siapa-siapa saja yang melihat menonton rancangan ini, sama-sama kita berkempen kurangkan penggunaan beg plastik. Untuk siapa? Untuk kita semua. Untuk kita dan juga. Untuk mereka di generasi masa depan yang akan datang. Bayangkanlah kita sekarang hujan kena demam. Yang 20 tahun, 30 tahun akan datang, silap-silap hujan boleh membawa maut. Saya ingat lagi masa saya kecil kan, saya main hujan saya bawa sekali sabun mandi kata mandi kat luar. Mandi kat luar. Tak boleh Sekarang tak boleh. Sebab dia memberi efek yang sangat jelaslah kepada kita. Ini yang berkaitan dengan beg kita semula kita simpan kat bawah lah. Boleh simpan kat bawah. Mungkin adik-adik ada cerita. Pengalaman-pengalaman adik-adik menguruskan perkara-perkara yang boleh membantu memesrakan alam sekitar. Ada tak pandangan, cadangan ataupun pendapat yang boleh dikongsi bersama rakan-rakan kita di rumah yang menonton kita sekarang ini? Siapa? Zaris, boleh? Siapa tu? Zaris Zulkarnain. Pada pandangan saya lah. Macam cikgu kata, kalau kita plastik Jakarta pergi ke proses untuk pembakaran. Tak boleh ke kalau kat tempat pembakaran kita ada satu tempat khas untuk bakar plastik, dan bila asap dia keluar ke atas, kita macam inovasikan dia untuk filterkan asap tu jadi neutral. Itu soalan ke pendapat tu? Itu soalan lah. Mungkin kalau kita, di negara-negara maju dia ada satu alat dipanggil insinerator. Bahan kebuk pembakaran, dia bakar dekat dalam tu dan nanti dia akan keluarkan asap yang telah dineutralkan. Di Malaysia pun ada juga, tapi yang kita risaukan sekarang adalah tapak-tapak pelupusan secara haram. Secara haram. Faham haram? Haram janji dia boleh buat kerja. Masuk je sampah bakar. Itu yang kita takutkan. So bila kita kurangkan penggunaan plastik, walaupun wujudnya tak banyak pusat pelupusan secara haram ni, pembakaran secara haram ni, dah plastik tak ada, dia tak bakar lah. Semua berpunca pada kita. So kalau kita kurangkan penggunaan,
penghasilan dia pun akan kurang. Ya. So kesan dia pun akan kurang. So kalau kat negara kita mungkin satu masa nanti kita boleh pelbagaikan ataupun perbanyakkan tempat pembakaran yang dikenali sebagai insinerator tadi. Ya. Okey, untuk mengurangkan pencemaran. Bagus lah Zarif ni. Dia nampak. Dia nampak. Okey, faham dah Zarif? Boleh. Dah ada lagi di antara Boleh anda? diterima ke jawapan saya itu? Mestinya Kan, boleh. saya bangkang cikgu. Okey, mungkin ada macam tu kan. Sebab ya. ada kadang-kadang budak ni dia berfikir lebih daripada kita. Ya. Okey. So dari situ kita boleh berkomunikasi, bertukar-tukar pendapat, Ya. bertukar-tukar pandangan untuk kelestarian global. Ya, Okey. betul. So lain ada lagi nak tanya? Okey, kalau mereka tak ada apa-apa nak tanya, saya nak tanya mereka ya. Okey. Okey, Silakan. daripada penerbangan kita pada hari ini yang berkaitan dengan 4 isu yang boleh memberi ataupun memberi kesan kepada kita semua sebagai manusia dan juga kepada alam sekitar kita. Apa yang telah anda belajar dari segi punca kejadian dan juga kesan-kesan serta langkah-langkah yang boleh diambil untuk mengurangkan kesan tersebut. Mungkin kita boleh mulakan. Kita akan tanya setiap murid tu. Apa mungkin anda boleh sebut berkenaan dengan kesan, berkenaan dengan punca kejadian dan juga langkah-langkah. Anda boleh pilih nak jawab yang mana. Kita mulakan dulu dengan Syamim. Silakan Syamim. Apa yang anda belajar daripada penerbangan kita pada hari ini? Saya belajar tentang kesan-kesan untuk tidak memakai beg plastik untuk melupakan sampah secara haram. Okey, dan kenapa? Apa kepentingan untuk mengurangkan penggunaan beg plastik? Kepentingannya ialah ia menyebabkan pencemaran kepada alam sekitar. Yang itu dia punya kesan lah. Tapi yang penting tu supaya tidak menggunakannya lah secara lebih meluas lah. Betul. Okey, terima kasih Syamim. Dan seterusnya kita tanya Zarifah. Silakan. Zarifah okey ke tu? Ya, okey. Okey. Apa yang anda belajar daripada penerbangan kita hari ini? Conclusion. Apa rumusan anda? Untuk mengelakkan kita menjejaskan alam sekitar. Banyak cara yang kita boleh elakkan. Banyak cara. Okey. Menjejaskan alam sekitar. Seperti apa ya kalau ada banyak mungkin contohnya salah satu. Contoh. Untuk alam sekitar. Contoh apa yang boleh kita elakkan? Contohnya elakkan pembakaran terbuka semua tu. Elakkan pembakaran terbuka. Okey, bersikap lebih bertanggungjawab. Okey, terima kasih Zarifah. Seterusnya kita ada Adam. Silakan Adam. Apakah rumusan anda untuk penerbangan kita ini? Pada penerbangan hari ini saya dapat belajar tentang kesan kegiatan terhadap ekonomi terhadap alam sekitar. Ekonomi pula. Okey, ekonomi. Mungkin anda boleh terangkan sikit? Macam mana ekonomi tu? Contohnya penggunaan bahan kimia dalam baja kimia ataupun racun serangga. Bagus. Dan juga penerokaan kawasan hutan lah. Untuk bagus lah juga. Terima kasih Adam, memang bagus jawapan anda lagi. Memang Adam dah memikir dengan lebih mendalam lagi. Ambil lagi satu langkah yang selebihnya untuk ekonomi. Contohnya pertanian. Dalam pertanian sebenarnya kita kena teroka kawasan hutan untuk buat pertanian. Ada juga berlakunya pembakaran sisa-sisa hutan. Dan penggunaan alat-alat contohnya baja kimia macam Adam sebut tadi, turut boleh mencemarkan alam sekitar sebab dia mengandungi bahan-bahan kimia. Bahan kimia ni bila bertindak balas, dia akan membebaskan gas-gas ataupun masuk ke dalam kawasan air lah. Boleh mencemarkan air pula. Jadi isu lain pula nanti. Terima kasih Adam. Bagus Adam. Good. Okey, dan seterusnya Aznakib. Silakan Aznakib. Ya saya. Okey, mungkin anda boleh nyatakan apa. Silakan. Kita boleh dapat mengekalkan kesan rumah hijau. Kita boleh ikut apa yang boleh buat, lepas tu kita boleh mengelakkan benda-benda yang boleh menyebabkan jerebu, contoh jerebu semua. Okey, maknanya Aznakib dah rumus balik lah apa yang kita dah sentuh tadi Syam. Okey, terima kasih Aznakib. Seterusnya Amirul. Amirul Putra.
Ya, saya cikgu. Apa yang awak dapat daripada kita yang perbincangan kita daripada mula-mula Abang Sean jalan tadi sampailah ke akhir ni. Apa yang awak dapat? Apa yang anda perolehi, fahami? Okay? Betul. Tapi sila nyatakan yang masih belum dinyatakan yang oleh belum disentuh oleh rakan-rakan lain mungkin ada. Kebanyakan kesan negatif yang seperti jerebu, kesan rumah hijau berpunca daripada manusia itu sendiri. Dan kesan negatif itu akan terkesan kepada manusia itu sendiri. Yes. Betul. Kita yang punca dia. Jerebu dia akan menghalang penglihatan manusia dan menyebabkan kemalangan. Saya rasa jawapan yang sangat bagus. Sangat bagus. Yang sangat Conclusion, penting tu. kau cakap penutup yang sangat orang cakap bermakna. Bermakna. Perbuatan yang ni yang cikgu sebutkan ya, kesan-kesannya kita yang buat. Ya, dia punya kesan rumah hijau, Pulau Harbour, semua daripada kita juga. Kita yang buat, punca kita dia. pula yang kena. Kita yang menerima kesan dia. Ya. What you give, you get back. Apa yang awak beri, awak akan dapat balik. Betul. Okey, memang baguslah untuk penghujung kita pada hari ini dan terima kasih lagi sekali Cikgu Fitri terima kasih perkongsian ilmu cikgu pada hari ini dan juga kepada mermaid kita yang ada dalam talian iaitu Zarish, Amirul, Adam, Zarifah, Syamin dan juga Aznakid. Terima kasih kerana bersama kita dan juga kepada mereka yang menonton di rumah. Terima kasih kerana menonton Teroka Didik TV KPM. Jangan lupa untuk episod yang seterusnya anda akan bersama pula dengan siapa tu? Dari Aiman. Ya, dan jangan lupa juga untuk sentiasa mengikut SOP yang ditetapkan bagi menangani penularan COVID-19 dan kita akan berjumpa lagi di episod yang seterusnya di Teroka Didik TV KPM. Jumpa lagi. Bye. Didik TV KPM